الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang meneruskan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah dan menggunakan nikmat yang dikurniakan semakin banyak beribadah sehingga kita dalam kumpulan hamba yang bersyukur. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnahnya, kita layak mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi, ahli kuasa, imam, milad dan seluruh jamaah muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih lagi meneruskan pinjaman nyawa ke atas kita semua. Seperti mana harapan kita untuk bertemu dengan Ramadan, pohon yang jauh hari sebelum Ramadan kita minta Allah izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dan bukan sehari dua kita bertemu dengan Ramadan, telah pun memasuki fasa yang kedua, di penghujung fasa yang kedua. Ini adalah sebuah kurniaan yang besar yang patut untuk kita hargai. Kerana tuan-tuan, pada malam ini kita mengulang sedikit mengenai sejarah sebelum turunnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai penanda aras diringankannya proses ibadah puasa kepada umat baginda Nabi SAW. Jadi sebelum ayat surah Al-Baqarah 187 itu turun, proses puasa pada mula-mula dahulu agak sedikit berat. Dan bahkan ianya kalau sekiranya diteruskan sampai ke detik ini, saya yakin saya pun mungkin akan ada banyak lubang-lubang dalam melaksanakan ibadah puasa. Apa yang berlaku pada mula-mula Islam, pada mula-mula perintah puasa ini diperintahkan kepada umat Islam. Dulu pada mula-mula ibadah puasa itu difardukan kepada umat Islam. Ada beberapa asbab sehingga Allah meringankan proses ibadah puasa tersebut. Ada seorang sahabat kaum Ansar yang bernama Qais bin Sirman. Beliau seorang Ansar yang juga orang yang mula-mula menerima agama Islam. Lalu dalam proses akidah sedang berjalan, agama sedang mulai dikuatkan oleh baginda Nabi SAW, sedikit demi sedikit perintah agama semakin diperketat oleh Allah Azza wa Jalla. Selepas daripada fardu-fardu yang lain, maka datanglah fardu puasa. Namun pada mula-mula puasa tersebut kaedahnya agak sedikit berbeza pada zaman kita hari ini yang telah datang di surah Al-Baqarah tadi. Yakni pada waktu itu di mana mereka punya masa untuk mengerjakan ibadah puasa agak lebih panjang, dan proses untuk berbuka puasa sedikit pendek. Kerana
aras batas seorang itu hanya dibenarkan untuk berbuka dan berpuasa dan makan sebagainya selepas sahaja masuknya waktu maghrib, maka umat Islam dibenarkan untuk berbuka, hampir sama macam yang kita buat nanti ini. Tapi yang membezakannya ialah selepas sahaja mereka berbuka, mereka hanya diberi masa sebelum mereka mengerjakan solat isyak. Jadi kalau seorang itu telah solat isyak, habislah masa mereka untuk melakukan makan, minum bersama dan sebagainya. Itu satu tanda aras yang pertama yang membezakan proses berbuka. Jadi kalau dah isyak macam kita ni, kalau lah ianya berlaku sampai detik ini, dah kita tak boleh makan dah. Tak ada moreh, tak ada apa. Air yang kita pegang tu pun tak boleh kita minum dah. Kita dah isyak. Satu lagi, kalau pun isyak belum, tapi tidur. Lepas berbuka, tidur. Nah, sesiapa yang tidur dan ia bangun, ia telah kembali kepada puasanya. Jadi Qais bin Sirman ini salah seorang Ansar yang terkena tragedi itu. Di antara fasa yang membuatkan mereka harus berpuasa kembali. Ketika itu mula-mula puasa, dia Ramadan kan dikenali dengan suasana panas, terik. Cuma kita sahaja tak rasa sebab sekarang pun musim hujan. Tapi mula-mula dulu Ramadan dalam gelaran pun diberi dengan keadaan panas dan sebagainya. Jadi pada masa mula-mula Ramadan cuaca panas dan dia pula kena menghidupkan isteri dan anak sebagainya. Dia kena bekerja di ladang, ya, setiap hari dia harus bekerja seperti biasa. Jadi pada Ramadan kali itu dia pun pergi ke ladang, ke tempat dia punya kebun. Dia pun buat seperti apa yang biasa. Sampailah waktu berbuka, ingin waktu berbuka, dia pun balik. Bila dia balik ke rumah, tanya pada isteri, masak apa, ada makanan tak, saya nak buka ni, saya nak makan. Allah, dalam proses, maknanya dia nak cari makan dulu, dia nak cari tepung dan sebagainya, nak diuli supaya dijadikan sebuah makanan. Tapi kerana penatnya hari-hari pertama berpuasa dalam terik panas yang sangat dia pada ketika itu, sambil menunggukan makan isteri masak, dia pula dalam penat angguk-angguk, geleng-geleng, tertunduk tidur. Jadi astuti lah, asal tunduk tidur. Kalau tuan-tuan dengar kuliah memang sesuai lah, angguk-angguk, geleng-geleng, tertidur. Ini penat pula tadi, panas, baru balik daripada ladang, kebun yang kena dibersihkan dan sebagainya. Jadi tertidur. Dia, Qais ni tertidur. Si isteri pun tak perasan lah. Dia pun buat apa yang patut. Lalu dia pun bawa ke hadapan suami dan ditengok suaminya dah tertidur. Sebabkan iman, ya, iman kepada Allah ni, mungkin kalau saya lah, kalau keadaan itu Allah hari pertama kok tak apalah, bedal je lah. Tapi tidak pada dia. Si isterinya pun alamak, abang dah tertidur. Bila dah tertidur, dia pula punya tahu akan peraturan, lepas tidur tak boleh makan dah, puasa balik. Jadi tak jamah apapun selepas berbuka. Dan dia kukuhkan juga untuk berpuasa. Dan berpuasa selepas bangun tadi, makanan cuma bau-bau hidung je, dah tidur balik. Tak boleh makan sebab dah tidur. Nah, sedangkan besoknya dia kena pergi lagi ke tempat dia kerja, buat benda yang sama, panas terik. Sampai besoknya di tempat yang dia bekerja, dia jatuh pingsan. Tak makan apa, tak buka apa lagi, dah tertidur, jatuh pingsan. Nah, pingsannya itu sampailah ke telinga Nabi SAW. Pengorbanan di para sahabat untuk dapatkan mempertahankan iman, puasa di awal-awal Ramadan dahulu. Ya, kita tak ada sampai macam itu sekali. Kadang masih tergamak juga untuk tidak berpuasa. Padahal masa kita berbuka juadah bermacam-macam. Ya, kita tak tertidur pun, kita dikejutkan. Bahkan kita tidur sebab kenyang, bukan sebab kelaparan, sebab terlalu banyak makan.
sampai kita tertidur, sampai lupa, lepas semua kendali buat perkara di dalam Ramadan. Jadi itu asbab yang pertama yang membuatkan akan turunnya 187 dalam surah Al-Baqarah. Lalu selain daripada proses tidur menyebabkan mereka tak boleh makan lagi dah, begitu juga seorang sahabat yang terkenal, ni Khalifah Rashidin, salah seorangnya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau dalam keadaan tidak dapat mengawal keinginan pada bulan-bulan Ramadan. Keinginan yang macam mana? Pada masa itu beliau balik daripada rumah baginda Nabi SAW. Sampai ke rumah, sampai di rumah, ni malam Ramadan ni Ramadan. Sampai di rumah, dia teringin ingin bersama dengan isterinya, tapi ternyata si isteri pula sambil menunggu lampunya si abang balik tertidur. Nah, si isteri yang terkena syarat lepas tidur, dia kena berpuasa lah. Si Sayyidina Umar Al-Khattab, dia belum isyak, dia belum tidur. Maknanya dia boleh lagi, yang dia masih dalam keadaan dah berbuka, masih dibenarkan lagi. Tapi isterinya dah tidur. Bila dah tidur, isteri dia kena berpuasa lah lepas bangun tu. Jadi dia bagi tahu dengan suaminya, Sayyidina Al-Khattab tadi, Umar Al-Khattab, saya dah tertidur bang, macam mana ni? Alah, kamu belum tidur, tak apa. Dan akhirnya mereka pun bersama dalam keadaan si isteri sepatutnya dah berpuasa. Syaratnya kan, kalau dah tidur kena puasa, kalau dah salat isyak kena puasa. Nah, sampai pula kisah dua ini telah menyebabkan wajarnya keringanan diberikan kepada umat Islam. Ni nama-nama hebat ni. Kalau nama-nama yang kecil-kecil mungkin ini tidak diceritakan, tapi mungkin banyak di rumah-rumah umat Islam yang mula-mula dahulu akan berlaku bab-bab ini. Akhir Allah memberikan rahmat ke atas kita. Nabi pun melihat kepayahan umat ketika itu untuk masa yang singkat. Lepas berbuka, syarat isyak dah tak boleh dah buat apa-apa. Lepas isyak kalau tertidur, apalagi kita memang suka tidur, saya lah memang suka tidur. Lepas buka, duduk dekat aircon, dengar ceramah, memang saya akan lain-lain kan. Macam tu. Jadi apa yang berlaku, saya tak boleh makan dah. Akhir dari kepayahan umat, rasa cinta Nabi kepada umat, belas kasih Allah kepada kita, turunlah surah Al-Baqarah 187 yang berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, hingga akhir ayat. Ini yang menyebabkan proses terjawab kepayahan umat ketika itu. Okey, Sayyidina Umar terlajak, isterinya dah tertidur, patutnya berpuasa, tak apa. Allah sebut isterimu tu laksana seperti pakaian ataupun seperti ladang yang boleh dicucuk tanam. Ia adalah saling isi mengisi. Dan wakulu wasyrabu, dalam ayat itu juga disebutkan proses hanya kalau kamu nampak wakulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hanya yang tidak dibenarkan, Allah sebut di dalam firman yang sama itu, kamu tak boleh makan, kamu tak boleh bersama, kamu tak boleh apa yang diharamkan itu ketika kamu nampak benang putih, yakni fajar di waktu paginya. Jadi sebelum itu timbul, boleh sahaja. Lepas kamu berbuka sampai sebelum subuh, kamu boleh buat yang seumpama diingini oleh kamu, selagi ia tidak bercanggah dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan menyebabkan keringanan ini, semakin bersemangatlah umat Islam untuk mempertahankan puasa mereka. Dan akhir daripada kecintaan Nabi dan kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga ke hari ini dikekalkan puasa hingga hanya sampai waktu berbuka maghrib dan menanti waktu subuh. Disilakan
untuk buat apa yang kita mahu sepanjang berbuka tersebut. Jadi tentang kita isilah kalau umat terdahulu begitu payah nak dapatkan agama, begitu payah untuk melakukan ibadah dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada kehidupan mereka, tapi iman yang kokoh. Sebab dalam ayat itu Allah minta mudah-mudahan kita tergolong la'allakum tattaqun juga Allah sebut. Dalam ayat itu Allah juga inginkan kita keluar sebagai generasi yang betul-betul takut, betul-betul taat, betul-betul patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang kita harap untuk bertemu, Allah dah pertemukan. Fasa kedua pun kita dah lalui pada malam ini. Sepanjang 1 hingga 20 Ramadan, mudah-mudahan ini menjadi satu asbab Allah jatuh cinta pada kita. Apa yang dijanjikan, ya, seperti awal adalah rahmat, pertengahan adalah maghfirah dan sebagainya, sehingga itqu minan nar berlaku kepada kita disebabkan kita mempertahankan apa yang Allah mahu kita buat, apa yang Allah larang kita tegak, dan ini menyebabkan asbab cinta Allah kepada kita semakin banyak. Tahniah kepada kita yang berjaya masih mempertahankan puasa walaupun kita kadang-kadang mampu sebenarnya untuk tidak, ataupun kita keluar daripada kaedah alas saya ada duit, saya ada boleh beli, orang tak nampak pun kita boleh makan, kita boleh minum di bilik kita, seorang tak tengok. Tapi kerana iman yang bercakap, kita pertahankan juga. Kita tak makan, kita tak minum, walaupun dalam poket kita ada duit, walaupun dalam kereta kita ada air masak ke, air sedap ke, walau di bilik kita seorang, kita tetap berpuasa. Kenapa? Sebab iman kita semakin hari semakin kukuh. Tarbiyah Ramadan menjadikan kita generasi yang betul-betul patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian sahaja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibrah daripada kisah yang kita sebutkan tadi memberi motivasi pada kita. Syukurnya kita dapat ringan ibadah puasa itu. Kalau tiada rahmat Allah, mungkin saya pun kecundang awal-awal Ramadan lagi. Tidak, pada kita yang hidup akhir zaman, Allah dah ringankan. Tugas kita kerjakanlah dengan sehabis baik Ramadan. Sebab kita tak tahu, mungkin kita tak sampai pada penghujung Ramadan, atau yang paling lagi kita belum tahu lagi dapat Ramadan tahun depan ke tidak. Jadi inilah hari kita, inilah Ramadan kita. Hargai dia, buatlah sehabis baik, kerana kita tahu apa yang diberi detik ini, inilah hadiah yang perlu kita hargai. Mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah beri kekuatan kita untuk terus beribadah sepanjang Ramadan ini. Demikian yang benar semua daripada Allah, yang lemah atas diri saya sendiri. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.